A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salatu wa atamut taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, kita berjumpa setelah melalui tempoh yang panjang. Baik, kita tengok ayat yang ke-17 surah Al-Kahfi. Billahi minasyaitonir rajim. Wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru, wa tarasyamsa, dan kamu melihat matahari, asyamsa makna matahari, idza tala'at, apabila ia terbit, tazawaru, dia condong an kahfihim, kepada gua mereka, datal yamin, dan mereka ke sebelah kanan, wa idza gharabat taqribuhum, dan bila matahari itu terbenam, maka mereka menjauhi datas shimal, ke sebelah kiri, wa hum fi fajwatin minhu, sedangkan mereka berada dalam tempat yang luas. Dzalika min ayatillah, dan itu adalah daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. May yahdillahu, barang siapa yang Allah berikan petunjuk, fahuwal muhtad, maka dialah yang akan mendapat petunjuk. Wa may yudlil, dan barang siapa yang disesatkan, yang sesat, falan tajilalahu, maka dia sekali-kali tidak akan mendapatkan waliyyan mursyida, petunjuk yang dia tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Baik, makna penuh ayat ni, dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan bila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedangkan mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu. Itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk, dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Baik, jadi dalam ayat ni cerita Ashabul Kahfi lagi lah, masih cerita Ashabul Kahfi. Yang kita ceritakan sebelum ni, Ashabul Kahfi ni dia duduk dalam gua, dan mungkin kita boleh tengok balik asal usul cerita Ashabul Kahfi ni macam mana, pemuda-pemuda ni siapa sebenarnya, dan adakah pemuda-pemuda ni kawan kan. Diorang ni kawan geng ke kan, ada geng ke dia boleh pergi sekali masuk dalam gua. Jadi cerita dia asal-asalnya Ashabul Kahfi ni adalah pemuda-pemuda yang beriman yang tak kenal antara satu sama lain. Jadi masa dia tak kenal langsung. Jadi macam mana boleh kenal? Satu hari dia memang duduk dalam kaum yang menyembah berhala, yang suka buat sembelih-sembelih binatang tu. Kan kita tahu ada kaum-kaum yang sampai sekarang pun ada yang sembelih binatang untuk buat persembahan pada Tuhan dia. Itu sebenarnya yang macam tu dia ada dalil khas yang sebut tentang golongan-golongan ni, dan golongan ni wujud daripada dulu lagi, dan sampai kita sekarang tak berhenti. Punca dia pasal tak belajar kan, sebab dalam Quran dah sebut, dalam semua kitab-kitab agama Allah, agama tauhid sebelum ni semua bagi tahu. Maknanya ini memang yang menyembelih dengan nama Allah, wa uhilla li ghairillah, istilah dia. Dia sembelih binatang bukan dengan nama Allah. Bukan dengan nama Allah. Kita kalau korban baru ni sembelih kan dengan nama Allah kan, bismillah kan. Jadi ada sembelih-sembelihan tu yang dia sembelih bukan dengan nama Allah. Maksudnya memang dia sembelih tujuan nak bagi persembahan. Antara kepercayaan orang masyarakat yang ada ni, dia percaya misalnya kalau ada bencana alam kan, biasanya dia akan korban lah. Misalnya kalau bencana alam tu tsunami katakan kan, ada percayalah Tuhan sungai mengamuk. Jadi cara dia kena bagi sembelih. Kadang-kadang ada setengah bangsa tu pakai binatang, ada setengah pakai manusia, dan biasanya manusia tu perempuan. Perempuan sebab dia yang lemah lah kan, yang lemah tu perempuan, kanak-kanak, dan bagi dia orang yang lebih berharga tu perempuan lah kan? Jadi biasanya perempuan tu lah yang akan dikorbankan, dicampak ke sungai. Dulu di Sungai Nil ada kan. Jadi Sungai Nil kat Mesir tu, Sungai Nil ni sungai yang sangat besar, panjang, dan bila Sungai Nil tu misalnya ada musim-musim dia akan melimpah, sebab
kan masa tu macam dia tak ada kajian saintifik, dan yang kata ada musim bulan mengambang ke apa semua tak ada. Jadi dia anggap kalau dia nak melimpah je makna kena bagi korban. Dan tu selalunya yang ditangkap adalah wanita yang paling cantik di kampung tu. Dia anggap yang paling berharga lah tu, paling mahal kan. Tapi maknanya memang korban lah, macam perempuan macam tak ada nilai. Dia campakkan dalam sungai. Matilah, biasanya mati sebab sungai tu besar kan. Memang kadang-kadang dia sembelih dulu kan, dia bunuh, memang mati, memang kesan dia mati, memang jasad orang perempuan tu lah, mayat dia tu lah yang dibagi sebagai satu sembahan. Jadi itu budaya masyarakat masa tu pun sama kan. Dan Ashabul Kahfi ni cerita masa bila sebenarnya? Agama apa dia? Ada yang kata agama Nasrani, tapi ada yang menolak, hujah mengatakan agama Nasrani ni sebab kalau kata agama Nasrani, cerita dia ni ada dah dalam kitab Taurat. Sebab dalil dia dalam Quran, ada salah satu daripada cerita yang kata kan Bani Israel masa tu kan tak percaya tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Jadi cara dia orang nak tahu betul-betul, nak pastikan, salah satu yang dia buat ialah dia tanya kepada rahib kan. Bila dia tanya kepada rahib suruh tanya 3 soalan kepada Nabi ni. Kalau betul dia Rasul Allah, dia akan tahu jawapan dia. 3 soalan tu salah satunya ialah cerita Ashabul Kahfi kan. Jadi dia minta ceritakan tentang pemuda yang bersembunyi dalam gua, gitu je kan. Jadi Nabi tahu dan Nabi jawab melalui dengan surah Al-Kahfi ni. Saya ingat dulu masa awal-awal kan, awal-awal mula surah tu, antara macam mana boleh turunnya surah tu kan, daripada cerita. Jadi dengan dalil tu menunjukkan bahawa cerita dia orang ni bukan orang Nasrani. Banyak pembuktian yang membuktikan memang kitab Injil dan Taurat yang ada sekarang dah bertukar. Kalau Taurat kita tahu sekarang dia tak pakai Taurat, dia buat kitab lain, nama dia Talmud. Jadi yang dia follow Talmud, bukan Taurat. Kemudian kalau Injil versi yang diturunkan kepada Nabi Isa AS 1 jilid. Sekarang ada banyak versi kan Taurat, Injil. Ada Injil Paus, ada Injil, dia punya versi-versi. Lepas tu agama dia pula ada banyak mazhab. Dan mazhab dia bukan macam mazhab kita. Kalau kita ada mazhab kita, mazhab fiqh yang semuanya betul, sama je sebenarnya kan, cuma kaedah teknikal je lain. Tapi dia punya mazhab tu dia jadi agama lain, dan beza pula ikut negara. Misalnya di Malaysia kita, kalau misalnya Katolik, dia salah satu mazhab daripada Kristian kan. Di Indonesia tak, Katolik agama lain, Kristian agama lain. Jadi dia memang benda lain. Dan kemudian macam mana? Macam apa? Kacau bilau. Jadi maksudnya dia benda lain lah. Dan satu lagi, kalau betul dia agama yang sama, perayaan dia mesti sama. Tapi tak. Ada perayaan yang di negara lain perayaannya lain, negara lain perayaan dia lain, padahal atas nama agama yang sama. Kan? Dia kalau Islam lain, Islam kita memang perayaan kita 2 tu je. Pergilah mana-mana dunia pun, kalau Islam perayaan 2. Kalau ada beza mazhab hanya bukan pada akidah, sebab kalau beza mazhab akidah maknanya sesat lah kan? Kalau yang beza tu pada fiqh ni benda teknikal ni kat mana-mana pun beza kan. Kalau katalah kita dalam satu syarikat, bos sama tapi department lain-lain kan. Nanti department lain-lain tu dia punya kita panggil, misalnya dari segi teknikal kadang-kadang ada beza dari segi punch in punch out. Mungkin ada department ni ada bebas sikit kan, dia asalkan siap kerja, okey, boleh masuk keluar masuk bila-bila masa. Tapi ada department memang kena ikut time. Maknanya tu teknikal memang boleh beza kan. Jadi tu sama dalam Islam, fiqh boleh beza, maknanya teknikal ibadah, kaedah ibadah. Yang penting asal dia solat, okey, solat wajib. Teknik kaedah untuk solat tu nanti yang beza. Misal kata angkat takbir, tangan nak duduk kat mana, kat atas pusat ke, dekat dada ke, nak lurus ke, yang tu je yang beza. Itu tak ada masalah, situ beza dia. Jadi makna ini membuktikan bahawa ajaran agama Allah tu, tauhid itu memang ada daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat, sama semua kan? Sebab diiktiraf ajaran sebelum daripada
Nabi Musa lagi memang dah pun akidah dia akidah yang betul. Jadi mereka ni mempertahankan akidah dan iman kepada Allah. Tadi kita cerita suasana dia orang suka buat sembelihan-sembelihan tu kan. Satu hari once upon a time kan. Ni ingat zaman sekolah rendah dulu kan, pertandingan bercerita kan. Ada lagi ke sekarang? Sekarang lain dah, persembahan-persembahan dia, gaya dia. Kan. Saya pernah tengok kak persembahan sekolah kat TikTok. Dahsyat kan. Yang jaga-jaga ni jangan sampai laki berlakon jadi perempuan, perempuan berlakon jadi laki. Itu dah banyak dah kat sekolah sekarang. Ingat kan. Kalau ada cikgu suruh buat macam tu, bagi tahu ustazah tak bagi. Dan sebab benda tu bukan dosa biasa-biasa, Allah laknat. Dan kadang-kadang dibuat macam tu sebab dia tak tahulah, cikgu pun tak tahu juga. Cikgu pun bukan semua belajar agama kan. Kita tak kata cikgu tu sentiasa salah, tak. Cikgu sama juga, ustazah pun kadang buat silap. Cikgu pun sama, ada betul ada silap. Yang mana silap kita tak boleh ikut kan. Sebab ada yang satu saya pernah tengok tu, orang ketawa lah tengok dia punya lakonan tu. Dan dia buat lakonan tu bercinta dalam kelas kan. Tapi yang pasangan couple dia tu boleh menari apa semua, saya heran lah. Bila perhati lah, rupanya yang berlakon jadi perempuan tu lelaki. Jadi dia macam selamba je lah menari-nari apa semua tu, rupanya sama-sama lelaki. Jadi bagi dia orang, tak apalah, sama-sama lelaki. Padahal dosa dari awal lagi. Bila berpakaian dengan pakaian wanita, pakai baju sekolah perempuan, pakai tudung, tapi budak lelaki, tu Allah laknat. Ada hadis dia, memang Nabi sebut Allah laknat bila berpakaian. Walaupun dengan alasan apa-apa pun ya, alasan apa pun tak boleh. Walaupun melakonkan tak boleh melakon. Sekarang kan memang banyak kan, bukan kat sekolah je, dekat online tu dah banyak dah orang buat seorang. Dia buat drama tapi dia seorang, pelakonnya dia seorang. Jadi kadang dia jadi mak, kadang dia jadi ayah, kadang dia jadi anak. Jadi dia tukar-tukar pakaian, laki perempuan, tak boleh. Tapi kalau dia bawa watak dia, pemakaian mesti macam dia setengah tu dia pakai t-shirt yang lelaki perempuan boleh pakai. Dia just letak beg-wala kat tempat raya tu kan. Baik, kalau dari segi dalil dalil dia tu Dia menyerupai perempuan. kalau huraian ulama ya. Sebab dalil tu gini, Nabi sebut dinyatakan situ la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lelaki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai lelaki. Okay, dalil dia umum. Tapi ulama huraikan menjelaskan penyerupaan tu setara mana, setakat mana gitu. Kan? Kalau pakaian betul-betul tukar, dia dah masuk man tasyabbaha biqaumin. Kita betul-betul menyerupai kaum tu. Jadi perempuan betul-betul menyerupai lelaki. Dan lelaki betul-betul menyerupai perempuan. Tapi yang ulama bincang dalam hadis yang disebut Nabi melaknat tu, itu memang ulama kata sampai kepada pergerakan. Jadi melembut-lembutkan diri, dah masuklah. Lelaki dia lembut, tiba-tiba dia ni tangan dia melambai kan. Dia saja nak tiru lah kan, tangan melambai dengan niat, bukan niat nak bagi contoh. Kalau nak bagi contoh lain kan, contoh kata ustaz tengah ceramah, dia nak bagi contoh, dia melambai lah kejap kan, yang tu tak apa. Tapi memang dia nak membentuk diri dia dengan pergerakan perempuan, yang tu tak boleh. Ni banyak dah, memang banyak. Saya ingat bukan baru saya, masa zaman saya jadi kerja dulu jadi pensyarah kan, student saya tu awal semester dia ada 3 orang lelaki lembut dalam kelas. Hujung semester boleh jadi 6. Maknanya satu semester tu di samping masuk kelas, masuk kuliah, dia ada kuliah berubah jadi perempuan. Dia ada kelas dia lagi untuk dia, kelas dia lah sama-sama dia kan, untuk dia belajar cara nak melembutkan diri. Memang ada persatuan dia, lagi dahsyat. Jadi maknanya persatuan tu kalau ikutkan dilaknat tau, Allah laknat. Cuba tanya dia orang tahu tak dalil yang ada Nabi sebut gitu kan? Dia tak tahu. Jadi sebab tu bila kadang-kadang bila kita kata tak boleh kita sebut Allah laknat tu, dia marah balik sebab dia ingatkan kita yang laknat dia kan. Dia ingatkan kita yang marah. Tak, tu memang ada dalam Quran, ada dalam hadis, ulama jelaskan benda tu memang tak boleh. Dia bermula kadang-kadang dengan sesimpel-simpel berubah macam tu, nanti lama-lama dia akan pergi lebih jauh kan? Macam ada sekali tu pernah dalam satu pesta buku tu kan, seorang perempuan ni dia tegur suami saya. Masa tu kita orang pergi pesta buku berdua, dia tegur suami saya, dia kata awak
kenal saya tak? Dia tanya. Dia heran lah, perempuan saya tanya. Dia kata kita satu sekolah dulu. Lagi suami saya heran sebab suami saya sekolah lelaki. Jadi macam mana boleh ada perempuan pula kata satu sekolah kan? Dia kata, oh tak kenal awak Eddie kan? Dia kata, betul. Dia kata, lah saya, dia sebut nama dia. Terdiam lah. Kalau nama tu dia kenal lah kan. Lepas tu barulah ingat balik, memang masa sekolah dulu dia agak lembut gitu. Dia lelaki yang tak berapa keras macam lelaki kan. Dia memang agak lembut, tapi tak sangka lah jumpa tu dekat pesta buku dengan memang rambut panjang, dengan makeup betul-betul muka perempuan, dengan pakaian perempuan, dengan handbag semua memang gaya perempuan. Tak kenal dah dia. Tak kenal dia macam lelaki. Tapi dia boleh perkenalkan diri dia dengan saya ni kan, yang dulu dia ceritalah, dia berani. Dia tak rasa salah. Tak rasa malu. Tapi keadaan tu sebenarnya memang kita kata kadang kalau dari segi sikap perangai dia baik je kan. Dia tak kacau orang kan. Dia tak adalah ganas-ganas, dia baik je perangai. Tapi kita tak boleh kata baik lah, sebab baik tu mesti baik di sisi Allah. Dan itu perbuatan tu dilaknat, macam mana pun dilaknat. Kalau saya ingat masa kat UiTM tu adalah student lelaki, dia pernah tanya, dia kata, Ustazah boleh tak kalau saya ni misalnya, dia kata dia tak suka tengok orang lelaki lembut-lembut. Ni bagus pula kan, dia tak suka. Jadi dia benci sangat tengok kawan dia tu yang lembut-lembut tu. Boleh tak kalau misalnya dia kalau jalan nampak je orang tu, dia menyimpang kot lain, dia tak mau kawan dengan orang tu, tak mau tengok, tak mau pandang dia. Boleh tak? Sebab banyak sangat kes tu sampai tanya macam tu. Dia gini, kalau kes macam tu, satu benda kita kena ingat, lelaki lembut ni dia ada dua. Satu memang asli, semula jadi, memang dia lahir macam tu dah, memang ada pun kan. Yang keduanya yang belajar tadi lah, awal semester kerah, hujung semester lembut ni. Yang itu yang Allah laknat. Yang semula jadi, kita kena belajar lapang dada. Kita kena belajar terima. Kalau laki tu lembut atau perempuan tu macam tomboy. Ada yang memang semula jadi, ada perempuan tapi berjalan macam gajah, geruang. Dan kita kata ganas orang macam laki. Dia kalau tu semula jadi, memang sejak lahir dia hormon testosteron terlebih kan. Yang laki tiba-tiba ada hormon estrogen ke kan. Jadi dia terlebih lembut. Yang tu kita terimalah sebagai sifat dia, tak ada masalah. Yang masalah ni yang buat-buat kan? Sebab bila kita terima keadaan dia, misalnya dia laki tapi dia agak lembut, kita terima keadaan dia sebab itu daripada Allah, itu boleh menyelamatkan dia daripada terus berubah jadi perempuan. Kadang-kadang sebab orang keliling tak boleh terima. Kita standard kawan-kawan pulaukan kan, dia pulaukan dia sebab dia lembut, dia tak macam orang lelaki lain, main bola pun tak boleh kan, nasyid main anak patung kan. Akhirnya kawan-kawan lelaki pulaukan dia, tak boleh yang tu. Sebab bila pulaukan dia, akhirnya dia jadi perempuan lah. Baik, jadi cerita ni tadi, sekarang ni pemuda tadi tu kan, yang pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ni, dia bila tiba-tiba once upon a time kan, cerita once upon a time tadi ni. Baik, ketika tu dia orang masyarakat dia nak buat lah penyembelihan ni. Jadi berkumpul lah ramai-ramai. Baik, sebab pemuda-pemuda ni orang yang beriman, dia tak boleh terima, tak boleh nak duduk dalam tu. Macam kita lah kan, contoh kita orang nak buat konsert. Konsert tu dibuat dalam bangunan apartmen kita ni, kondo kita, tempat kita ni. Ni kondo ke apa ni? Kondo status apa? Kondo. Kondo betul? Sah. Ke apa? Apartment servis kondo gitu. Masa beli nama dia apa? Masa beli tak ada ke nama kondo ke apa ke? Pangsapuri. Okey, Pangsapuri apartment lah. Apartment tapi servis kondo. Yalah kalau apartment pure tak ada guard. Baik. Jadi apartment lah kita katakan, kalau dibuat dalam bangunan kita apartment, kita ni beriman kan, kalau kita beriman, kita tak tergamak nak pergi kan. Apa lagi kita kata nak duduk dalam majlis tu. Jadi akhirnya bila semua orang berkumpul, pemuda-pemuda ni ikut mak dia, jadi pergilah dia kan, pergi, tapi dia tak tergamak nak duduk dalam tu. Akhirnya dia orang asingkan diri, seorang-seorang dia asingkan diri, dan dia asingkan diri pergi duduk kat bawah pokok, jauh sikit lah daripada tempat tu, duduk kat bawah pokok, seorang-seorang pergi tempat yang sama, untuk pergi jauh daripada tempat tu. Kat situlah akhirnya mereka berjumpa dan berkenalan kan.
Tapi bercara dia berkenalan ni, orang beriman ni lain. Dia bukan kata, apa khabar, awak duduk kat mana. Dah, itu tak penting. Sekarang ni kan isunya kita sedang mempertahankan akidah kita, tauhid kita. Kita tak nak terlibat dengan tempat macam tu. Jadi akhirnya seorang pemuda beranikan diri untuk cakap. Sebab takut ni, kalau cakap silap hari bulan tu spy, kena tangkap. Tapi masing-masing ada seorang yang akhirnya beranikan diri. Dia kata, sesungguhnya kita tak akan berada di sini kalau bukan kerana satu sebab yang sama. Kita takkan duduk kat sini kalau bukan kerana kita nak selamatkan diri daripada akidah yang rosak di sana. Jadi aku berada di sini memang untuk menjauhkan diri daripada kerosakan di sana, dan aku nak selamatkan akidah aku. Boleh tak aku tahu yang lain macam mana? Boleh tak bagi tahu gitu. Sebab kenapa duduk kat sini? Akhirnya masing-masing berani bersuara. Bagi tahu memang nak selamatkan akidah, dan rupanya sama, semua sama kan, sama dia punya prinsip sebab dia kenapa duduk kat bawah pokok tu. Waktu itulah dia berkenalan. Ini yang kita kata tempat yang baik akan mempertemukan kita dengan orang yang baik. Jadi pergilah tempat yang baik. Dan ni antaranya majlis ilmu. InsyaAllah yang datang sini walaupun tak ramai, kita semua nak kebaikan. Walaupun kadang-kadang kita rasa kawan yang semajlis ilmu dengan kita tak sebaik pun jiran kita sebelah tu. Jiran sebelah kita tu tak pernah pergi majlis ilmu pun. Sebab kita mengambil baik pada sudut perangai. Kan? Itu macam contoh kan, kalau anak-anak kita di mana dia berada kan, dia akan jumpa dengan kawan-kawan yang baik, duduk kat tempat yang baik. Dan kalau nak cari tempat yang baik, di tempat yang baik lah. Nak cari kawan yang baik di tempat yang baik. Majlis ilmu, dekat masjid kan. Kalau saya ada pengisian bersama banduan-banduan, memang kita cadangkan mereka kalau nak betul berhijrah, antaranya hijrah tempat. Jadi cari tempat yang baik gitu, kan, untuk berjumpa dengan orang yang baik, cari majlis yang baik untuk jumpa dengan orang yang baik. Walaupun kadang-kadang tak dinafikan juga, di masjid ada juga orang munafik. Cuma orang kafir tak ada. Munafik ada. Zaman Nabi pun ada. Yang itu tak dapat nak elak. Kita doa je lah, itu kita mohon pada Allah supaya kita jumpa dengan orang yang betul. Munafik sentiasa ada. Kat tempat-tempat yang baik dia memang ada. Sebab dia memang cari tempat yang baik untuk berlakon. Berlakon jadi orang baik. Itu ada. Itu memang tak boleh nak elak. Zaman Nabi ada, sampai kiamat dia sentiasa ada. Cuma yang penting kita ni ada niat yang baik, cari tempat yang baik. Baik, bila akhirnya bersatu mereka ni, akhirnya bincang-bincang, kata sebenarnya sekarang ni raja kita memang nak memang mencari-carilah orang kan, siapa yang tidak mahu mengikuti ajaran penyembahan berhala dan juga sembelihan-sembelihan binatang tu kan. Jadi macam mana kita nak buat ni kan? Akhirnya diketahuilah kan, terbocor rahsia, ada yang keluar daripada majlis tu, bocor rahsia ada golongan pemuda ni. Sampai raja buru, raja cari kan, dan dipanggil berdepan dengan raja. Dan ketika tu depan raja dia mengakui, kami sembah Allah yang Esa. Waktu tu raja lepaskan dulu, tapi itu semua adalah gerak hati yang Allah bagi kan. Raja lepaskan tujuannya nak tengok perkembangan. Dia nak tak tinggalkan ajaran tauhid, ikut kita, ataupun dia kekal dalam ajaran tauhid. Okay. Jadi bila kemudiannya dia kekal dalam ajaran tauhid, maka sebenarnya bila dilepaskan tu dalam tempoh tu, itulah kesempatan dia lari. Itu yang akhirnya lari masuk dalam gua. Sebenarnya tempoh yang raja sebenarnya nak tangkap dah. Lepas tu bila cukup tempoh, raja cari tak jumpa dah. Dia dah masuk dalam gua. Di situ sebenarnya satu pelajaran bahawa ini berkaitan dengan roh. Bila roh kita saling mengenali, kita akan berjumpa. Dan kita akan disatukan. Macam mana roh saling mengenali? Roh kita ni akan saling mengenali. Dia gini, kalau kita berkenalan kot zahir, kita kenal mungkin tempat kerja kan, kita kenal kawan-kawan jiran tetangga kita, kita kenal fizikal, belum tahu lagi hati budi kan. Tapi kalau roh ni, roh baik, dia akan kenal dengan roh yang baik. Contoh gini kan, hari ni misal katalah kita berada di atas jalan yang benar, siratal mustaqim, kita mempertahankan akidah, kita mempertahankan agama kita, apa pun yang terjadi, kita tak kisah dengan apa orang kata, kita pertahankan diri kita. Walaupun hari ni mungkin kita misalnya suri rumah yang tak pernah keluar, tak kenal siapa-siapa, kita duduk dalam rumah kita, tak ada siapa pun kenal. Tetapi bila kita ada di atas jalan yang benar, orang yang sama-sama ada di atas siratal mustaqim boleh tiba-tiba muncul tolong kita, sebab kita di atas jalan yang sama. Itu yang saling mengenali. Kita tak pernah berkenalan dengan dia.
Atau yang kita nak faham lagi, yang itu sebenarnya ni dalam sikit dah ilmu dia tentang roh kita. Kalau yang kita nak faham lagi, ginilah contoh umat Islam di Palestin. Kita tak pernah berkenalan dengan siapa pun. Siapa kenal seorang orang Palestin, nama apa? Saya kenal ada dulu kawan kat UAE kan, ada satu kelas orang Palestin. Adalah juga kenal beberapa orang baru ni pergi program kat Turki pun ada juga orang Palestin cuma dia bukan duduk kat Palestin lah, dan dia orang asli Palestin. Baik, katalah kita memang tak kenal siapa pun, tapi sebab mereka mempertahankan akidah tu yang jadi perang dengan Israel. Kalau diikut je apa kata Israel, settle lah, tak adalah nak dibunuh-bunuh, nak perang-perang lagi. Dan kita hari ni macam mana boleh tiba-tiba tolong mereka, tiba-tiba hantar bantuan, tiba-tiba bagi duit, bagi makanan? Sebab kita tahu mereka sedang mempertahankan akidah dan kita sayang mereka, kan, sebab akidah yang sama. Jadi kat situ roh kita kenal dengan roh mereka. Sebab tu sebenarnya musuh Allah walaupun nampak banyak, tapi kadang-kadang mereka tidak saling mengenali pun antara satu sama lain. Maksudnya ada ketikanya dalam keadaan mereka perlukan pertolongan, sesama dia pun tak tolong. Tapi kita yang mungkin nampak sendirian, ketika mana kita mempertahankan akidah kita, Islam yang ada dalam diri kita, waktu kita tak tahu nak minta tolongan siapa, kan, kawan-kawan tak ada, semua tak ada, tiba-tiba ada orang datang tolong. Ni kalau nak faham, ada cerita-cerita filem-filem Islamik, filem martial art yang Islamik, dia kadang menggambarkan benda tu. Dia seorang-seorang yang mengembara misalnya pergi ke mana-mana, kan? Tapi yang dibawa adalah ajaran akidah yang benar. Di jalanan dia menyelamatkan orang, misalnya orang yang hamba sahaya misalnya, kan, yang teraniaya. Baik, masa tu kadang-kadang tiba-tiba ada orang sama-sama nak tolong. Masa tu kita kenal. Sebab apa? Sebab orang tu sama-sama nak menyelamatkan orang yang dizalimi. Jadi kunci dia maknanya, kunci dia kat sini, berpeganglah dengan akidah yang benar dan pertahankanlah agama kita walau di mana pun kita berada. Walau apa pun terjadi, pasti akan ada kawan. Sebab siratal mustaqim tu satu, jalan yang lurus satu. Ada banyak orang atas tu, tapi jalan yang sesat ada banyak. Jadi tu yang musuh-musuh Allah tu kadang nampak macam bersatu, tapi nanti time satu ketika dia musuh-musuh sama-sama dia. Kan? Contoh kan, kita masa zaman penjajahan dulu, kita di tanah Melayu, kita nampak macam kita je, ada kita je untuk mempertahankan diri kita. Tapi ingat, kerajaan Islam Aceh dulu, di Aceh, tapi kerajaan Osmaniyah turun tangan tolong Aceh. Aceh pun pernah hantar tentera untuk membantu tentera Turki masa kerajaan Osmaniyah. Kenapa boleh sejauh itu padahal tak pernah kerjasama pun? Sebab kita ada ikatan akidah. Kita mengenali roh kita antara satu sama lain. Jadi jalan kebenaran ni satu, siratal mustaqim satu, yang sesat banyak. Kan dia siratal mustaqim macam tu, nanti ada cabang-cabang yang sesat tu banyak, macam-macam jenis kesesatan. Nampak macam dia bekerjasama, tapi sebenarnya dia saling bermusuhan antara satu sama lain. Kita nampak macam tak kenal, macam tak tahu, kan? Tapi kita sebenarnya saling mengenali antara satu sama lain. Sebab itulah kalau tinggi lagi roh Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul ni hidup lain zaman, tapi dia kenal. Jadi sebab tu Nabi Yaqub, anaknya Nabi Yusuf, sebelum jadi Rasul, Nabi Yaqub dah tahu anak dia akan jadi Rasul. Dengan mimpi tu Nabi Yaqub suruh anak dia rahsiakan. Sebab dia ada connection Nabi-Nabi punya roh lain. Dia tahu dah, kan? Jadi misal kata Nabi Muhammad SAW pernah sebut, kan, kamu adalah dari kaum temanku Nabi Hud, kan? Maksudnya Nabi Hud hidup zaman bila? Tapi dia kata itu adalah temanku, itu adalah saudaraku. Jadi Nabi dan Rasul saling bersaudara, roh dia saling mengenali. Cerita roh ni, kita sebenarnya kita ada jasad di alam dunia, dan kita ada roh yang selalu terlepas daripada kita masa kita tidur. Tiap-tiap hari roh tu pergi entah ke mana-mana. Waktu tu lah dia sebenarnya berjumpa dan berkenalan dengan siapa yang dia patut kenal. Jadi yang lebih penting pada kita adalah roh kita sebenarnya daripada jasad kita. Jasad kita ni kegunaan dia kat dunia je. Ada expired date. Mati, kita keluar. Kan? Jadi memang kegunaan dia masa kat dunia je. Masa dalam rahim ibu, kita masuk dalam jasad. Baby tu kan, masuk dalam jasad. Sebab untuk lahir ke dunia kena ada jasad.
Untuk duduk kat dunia kena ada jasad. Kalau tidak, tak dapat nak buat, tak dapat nak laksanakan syariat. Dalam syariat ada solat, ada puasa, semua tu pakai jasad kan. Nak solat macam mana, angkat takbir macam mana kalau tak ada jasad kan? Dia sak-sak berkepul-kepul je, bergerak ke mana, tak kan? Jadi kena angkat takbir dengan ada jasad ni. Puasa pun sama, yang menahan lapar dan dahaga jasad kita. Kalau tinggal roh saja, roh tak perlu makanan, dah apa guna puasa kan? Lepas tu ada lagi, misal pergi lebih jauh, ada Islamic banking kan, yang memerlukan perbankan, kewangan, rumah, loan, semua tu jasad kita lah. Kalau tak ada jasad, nak buat apa rumah, nak buat apa kereta kan? Bila tak payah rumah, tak payah kereta, tak payah buat loan. Bila tak payah buat loan, buat apa ada Islamic banking kan? Maknanya satu lagi, makan. Yang perlu makan jasad kita. Kalau tak perlu makan, tak perlulah ada duit untuk beli makanan. Tak perlu ada duit untuk beli makanan, tak perlu duit. Tak perlu duit, tak perlu bank. Ni kerja kat bank kan. Yang tak perlulah semua tu kan? Itu kata syariat. Baik, itu contoh daripada Ashabul Kahfi. Baik, dalam ayat yang ke-17 ni cerita mengenai dengan keadaan mereka dalam gua. Jadi keadaan dia dalam gua ialah bila kamu tengok matahari terbit, maka waktu tu condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan bila matahari terbenam, dia akan menjauhi mereka ke sebelah kiri. Maksudnya dia berbolak-balik. Ayat ni dalil bahawa pintu gua tu menghadap utara. Ni dalil ni diperlukan sebab ada khilaf kan, asal Kahfi tu kat mana, gua tu kat negara mana kan. Saya ingat saya ada buat saya edit kitab tafsir surah Al-Kahfi. Cover buku tu, cetakan yang pertama guna gambar gua. Lepas tu ada yang petikai lah, gua ni tak sahih pun sebab memang ada khilaf gua tu ada kat mana. Jadi ayat ni dia dalil kata gua tu sebelah utara, sebab pintu gua tu pula menghadap utara. Jadi kena cari gua yang pintu dia menghadap utara. Sebab dia kata kait dia tu lah, bila matahari terbit dia masuk kan, bila matahari terbenam dia tak nampak. Jadi maksudnya badan dia orang ni bolak-balik kanan kiri. Tu kita dah sebut kan sebelum ni, supaya tak makan apa hari tu istilah dia macam mana, kira macam Dia kata dia maksud dia badan dia tu tak rosak. Macam kalau baby kan makan bantal kan, kalau kepala dia tak bergerak kan. Hari tu kita ada sebut istilah tu, backside. Backside. Tu backside kan. Tu maknanya badan kita tak rosak. Kalau kita tak bergerak macam tu, badan kita rosak. Tapi tidur kita tak macam tu Tidur kita tak perlu bolak-balik kanan kiri. Itu tak nyenyak namanya. Sebab tidur kita cukup 6 jam atau 8 jam saja, 6 ke 8 jam saja. Yang ni 300 tahun. Sebab tu dia kena balik-balik tu. Kalau kita tidur boleh tak bergerak pun tak apa, tak ada masalah. Dan memang tidur Nabi tak bergerak pun. Jadi siapa yang tidur bergolek sekatil tak muat tu sampai jatuh katil tu, ada masalah tidur kita. Kena cek. Cuba pakai jam yang apa tu, jam kesihatan tu kan, dia boleh cek tidur kita. Jadi tidur kita ni ada REM sleep, ada deep sleep. Dia ada kuantiti dia. Dia tak boleh deep sleep sampai 8 jam, tak boleh juga. Tu nama dia mati sungguh. Dia tidur mati, yang orang kata tak sedar apa pun kan. Sebenarnya tidur kita ada ketika ringan, ada ketika deep dalam. Yang dalam tu sekejap je sebenarnya. Dan dia ada level kesihatan. Kalau ada jam tu, bila kita pakai jam tu, nanti dia keluar dekat app kita tu, dia akan bagi analisis terus. Sihat tak tidur kita tu? Bila tidur tu tak sihat, itu yang kita bangun tak segar. Tak hilang-hilang ngantuk. Penat. Ada orang dia tak boleh bila dengar bising-bising. Ini sebenarnya bab tidur ni, saya ingat secara peribadi, pengalaman peribadi, saya pernah melalui yang susah tidur, yang tidur tak bangun-bangun, yang bangun tidur penat. Sampailah sekarang, alhamdulillah, saya rasa tidur saya sangat cukup dan sangat segar gitu. Bangun tu rasa macam kenapa tak boleh nak lelap lagi ni gitu. Dan memang betul-betul segar gitu. Dan dengan cukup tidur yang kadang-kadang tidur tu tak mesti 6 ke 8 jam pun. Ada masa 3 jam pun cukup, 4 jam cukup. Jadi ni sebelum datang sini Kuala tadi kan, cuma pagi tadi ada agak banyak benda kena buat, jadi tidur tu dah agak lewat tengah hari tu. Jadi
suami saya tanya nak tidur berapa minit ni, nak kejut. Saya kata saya tak tahu, secukupnya. Saya kata saya nak bagi tahu biasanya kalau Qailula antara 15 ke setengah jam. Saya tak tahu kata, tapi secukupnya. Dan sebenarnya kunci dia, rahsia dia, setiap kali letak kepala atas bantal tu, saya doa. Doanya minta pada Allah, ya Allah cukupkanlah aku dengan tidur yang sedikit. Tambah ni tadi kan memang sebut juga lah, ya Allah tak ada masa banyak ni, kalau tidur terlebih ni kan lambat datang kan. Jadi maknanya minta dengan Allah supaya cukupkan dengan tidur yang sedikit, dan tidur tu betul-betul menyegarkan sebab kita nak ambil sunnah tidur Qailula. Jadi memang niat lillahi ta'ala, cukupkanlah ya Allah dengan berapa lama pun. Alhamdulillah siap dapat mimpi lagi. Mimpi kuliah atas kapal. Tak tahu tu apa je surga dia. Dah sekitar 20 minit. Tadi 20 minit. Kadang dia 15, antara 15 ke setengah jam. Tapi bangun tu memang cukup rasa, cukup. Macam dah tidur berjam-jam dah. Jadi tapi saya melalui banyak fatrah sebelum nak dapatkan rasa yang macam tu. Jadi kunci dia ialah memang satunya ni memang niat kita tidur nak dapat tenaga. Macam duduk kat Turki baru ni, sepanjang hampir 3 minggu tu memang tak cukup tidur. Sebab malam pendek, Isyak 10.30, subuh 3.30. Kalau tidur betul-betul azan Isyak 10.30 dan bangun betul-betul subuh, cuma dia azan lewat sejam, dia azan 4.30. Kalau katalah kita bangun, sepatutnya kena bangun sebelum subuh lah. Dan bila saya ambil bangun sebelum subuh, makin tak cukup tidur kan. Dan malam bukan betul-betul Isyak tidur kan. Maknanya kalau katalah kita tidur betul-betul Isyak 10.30, bangun kita ambil 3.30 subuh kan, berapa jam tidur? 5 jam. Dan orang tak mungkin tidur betul-betul azan Isyak, dan tak mungkin tidur betul-betul azan Isyak lepas tu boleh bangun azan subuh. Nak solat Isyak masa bila? Kan? Mana paling kurang jam 11, pukul 11 baru tidur, pukul 3 bangun, 4 jam. Lepas tu orang sana tidur pagi. Untuk mencukupkan tidur malam tu, dia lepas subuh dia tidur. Dan saya tak biasa tidur pagi, jadi memang tak erti walaupun kat sana tak tidur pagi tu. Dan peluang sama 3.30 tak, dia cerah 5.30. 5.30 Ceritanya macam kita pukul 7 terbit matahari lah kira. Terbit matahari 5.30. Dan program mula 8.30. Memang dia bagi masa lama untuk tidur. Pejabat apa semua pun memang mula lewat. Ada kadang-kadang saya solat subuh kat masjid tu, saya buat jugalah video. Tapi tak upload mana-mana pun. Ambil rakaman yang nak menggambarkan lepas subuh di sana. Memang sunyi sepi. Kadang saya jalan kaki tu sampai pukul 6 pagi, 7 pagi tu memang sunyi. Ada burung-burung je. Ada kucing, anjing tu adalah. Dan orang adalah sikit-sikit tu ada yang memang tak tidur pagi, ada juga. Tapi sikit sangat. Maksudnya majoriti memang tidur pagi. Jadi bila tak tidur pagi, lepas tu program sepanjang hari. Tunggu malam pula baru nak tidur. Jadi setiap hari tak cukup. Setiap hari tidur sekitar 3 ke 4 jam. Tambah ada kuliah online pukul 2.30 pagi lah. Sebab Malaysia 7.30 pagi kan. Waktu sana 2.30 pagi. Bangun kena 1.30 lah bangun. Dan sebelum kuliah tu bangun tidur, mandi dulu. Itu sunnah. Mandi sebelum subuh. Sangat baik untuk kesihatan. Jadi kita bangun tidur terus mandi. Dulu saya amal sebab dia sunnah tu je. Kalau sunnah pasti baik tidur. Tapi rupanya baru ni, minggu lepas saya terdengar satu video tu, dia sebut rupa-rupanya mandi sebelum subuh tu boleh buang kolesterol. Jadi maknanya dia mengawal kolesterol dalam badan kita. Tak payah makan ubat kolesterol. Sebab oleh kolesterol aktif sekitar pukul 4 pagi ke subuh. Itu waktu kolesterol sangat aktif. Jadi bila kita mandi waktu tu dia keluar, dia buang. Kan? Tu mungkinlah punca dia kan. Saya duk check juga, ada alat kat rumah tu dah check 3 benda tu kan, asid urik, glukos dengan kolesterol. Sebab kalau pergi farmasi check tu mahal, kolesterol mahal kan check. Memang dia punya tu mahal, dia punya tik panggil apa tu kan, memang mahal kan, kolesterol punya mahal sikit. Duk check setakat ni masih normal lah. Beli tu pun saja orang kata lepas masuk 40 kena mula pantau kesihatan kan. Jadi bukan sebab dah tak sihat baru check. Biasanya orang dah kena baru check kan. Glukos tu bila dah doktor kata kencing manis, barulah mula duk check tiap minggu kan. Dah check je sejak awal kan. Dan yang kita pergi check makmal tu berkala lah kan? Mungkin setahun sekali ke 6 bulan sekali ke kita pulang. Bergantung kepada macam mana cara kita jaga kesihatan. Kalau tak jaga kesihatan, kena lagi kerap check kan?
Kalau kita jaga betul, mungkin lama sikit boleh check setahun sekali ke betul. Baik. Jadi itu kadang-kadang apa yang berlaku pada badan kita, kita pun tak tahu punca. Yang penting paling senang ginilah. Apa saja yang Allah suruh, sama ada wajib atau sunnah tu pasti baik untuk kita. Tu je kita ambil. Saya ingat dulu mula memanah berkuda pun kunci dia sebab sunnah je. Tak tahu apa dia. Tak tahu apa-apa. Tak tahu apa-apa faedah dia. Rupanya lepas berkuda lama-lama tu, tiba-tiba rasa ada perubahan. Barulah cek balik apa faedah berkuda. Barulah jumpa, rupanya luar biasa tu. Dan kita dah pun merasakan dia. Itu keyakinan kita dengan sunnah. Keyakinan kita dengan perintah Allah. Amal je. Maksudnya kan yang digalakkan tu kan ada masa-masa berenang, memanah. Lebih daripada sekadar kesihatan. Jauh lebih daripada itu. Dan kalau kita baca benefit, kelebihan-kelebihan dia, yang kita rasakan lebih daripada itu sebenarnya. Yang kita kata bila jumpa tu tak dijangka. Benda yang sangat, kata patutlah sunnah gitu je. Lepas dapat tu barulah kita rasa patutlah benda tu sunnah. Sebab banyak orang dia suka tahu faedah dulu baru buat. Kan? Bila tahu faedah dulu baru buat, pahala kurang sikit. Sebab apa kita maknanya lebih kepada ada kepentingan lah. Keikhlasan tu dah berkurang kan. Dibanding kita buat je sebab Nabi suruh, sebab Allah suruh, mana kita ada satu tahap kepercayaan dan keyakinan yang sangat tinggi. Baik, contoh kita ambil perkataan wa taras syamsa, syams maknanya matahari, idza tala'at. Tala'at tu maknanya terbit. Apabila terbit. Baik, kita tengok perkataan zatal yamin maknanya ke sebelah kanan. Zat ni maksud dia zat, kot Melayu kita sebut zat. Tapi zat ni maknanya ialah yang memiliki. Jadi zatal yamin maknanya yang punya kanan. Maknanya ialah bayangan condong ke arah kanan gua. Jadi maknanya bila bayang-bayang tu condong ke arah kanan gua. Dan ini makna tazawaru. Ada perkataan tazawaru idza tala'at tazawaru. Tazawaru tu maknanya condong. Jadi bila terbit matahari, maka condong ke arah gua itu sebelah kanan. Macam tu kalau ikut perkataan. Jadi kemudian setiap kali matahari bertambah tinggi, maka cahaya dia akan masuk dalam gua, dan kemudian makin surut sampailah matahari sampai ke pertengahan langit. Masa tu cahaya dah tak ada langsung. Jadi maknanya kita boleh bayang pintu gua sebelah mana lah kan. Matahari terbit masuk dalam pintu gua, lepas tu bila matahari tegak dah tak ada cahaya langsung. Jadi maknanya pintu tu menegak lah. Dia tak condong. Kalau condong maknanya akan masuk juga dalam gua. Baik, kemudian wa idza gharabat taqribuhum data shimal, dan bila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke arah sebelah kiri. Maksudnya cahaya matahari masuk dalam gua dari arah pintu, dari arah kiri pintu. Sedangkan pintu gua tu berada di sebelah timurnya. Kita lukis. Macam lokasi. Ke tak apa, tak payahlah tahu kot gua timur barat, biarlah. Ini maknanya dia nak gambarkan macam mana cahaya tu masuk, macam mana cahaya tu kemudian hilang dalam gua tu. Baik, dan kemudian menyebabkan orang dalam gua tu boleh kena cahaya matahari. Ini mungkin satu bentuk panduan lah untuk kita buat rumah. Cara buat rumah supaya bilik kita masuk matahari. Kadang-kadang kita tak mau matahari langsung. Sebenarnya elok bilik kita masuk matahari. Jadi at least kan tak payahlah pergi jemur bantal dengan tilam tu. Tiap-tiap hari dah kena jemur kan. Cuma kita pilih matahari pagi ke matahari petang. Yang elok pagi. Pagi sebab cahaya matahari pagi ada zat, ada vitamin kan. Jadi maknanya kita ambil pintu, ambil bilik kita tingkap lah biasanya kan. Tingkap bilik kita yang menghadap matahari terbit. Dan satu lagi kelebihan dia ialah kita tak tidur pagi. Sebab panas tak tidur pagi. Yang nak tidur panas kan. Tutup curtain. Tu maknanya tu memang degil semua lah tu. Nak bermuslihat juga, tutup juga curtain.
Kan bila tutup curtain maknanya kata tilam kita, kata kita, bantal kita tak terjemur lah, kan? Sekali-sekala tak apa, kan? Baik, itu kemudian mengenai dengan kedudukan, kan? Dan perkataan taqribuhum. Taqribuhum makna dia menjauhi. Itu dari segi perkataan. Jadi ada yang kata gua ni ada kat Jordan, ada yang kata dekat Balkan, Rom, kan? Dan sebab ada yang mengatakan kerajaan tu kerajaan Rom, kan? Yang apa, yang buat penyembahan haiwan sembelihan tu semua kerajaan Rom. Jadi maknanya yang ini apa, kejadian ni ada di Rom. Jadi itu pandangan-pandangan lah, kan? Dia apa ya, kita kata perbahasan macam tu mungkin untuk orang awam kita dari segi pengamalan dia tak berapa penting. Cuma dari segi geografi ni lah orang yang nak mengkaji tu, kan? Baik, ada hadis Nabi SAW menyatakan, ma taraktu syai'an yuqarribukum ilal jannah wa yuba'idukum minan nar illa waqad a'lamtukum bih. Aku tidak meninggalkan sesuatu pun yang mendekatkan kalian kepada syurga dan menjauhkan kalian dari neraka, melainkan aku beritahukan kalian mengenainya. Jadi ini cerita mengenai kenapa diceritakan tentang gua ni, tentang Ashabul Kahfi ni. Nak bagi tahu kat sini ada keperluan dia. Jadi Allah takkan saja-saja cerita dalam Quran satu kisah yang saja-saja. Dia mesti ada sebab. Jadi kalau kita baca Quran, ada cerita, lepas tu kita rasa itu hanya cerita, kita silap. Itu kena ingat. Dalam Quran banyak cerita, kan? Selain cerita Ashabul Kahfi, cerita apa lagi? Tentera gajah. Okay, lagi? Ni cerita, maksudnya cerita orang dulu-dulu. Kisah Nabi Musa, Nabi Nuh. Kalau Nabi semualah, kan? Semua Nabi. Ini termasuk yang bukan kisah Nabi, tapi ada sebelum daripada itu lagi. Jadi maknanya kalau Allah cerita dalam Quran, dia bukan saja-saja. Jadi kalau kita baca cerita, lepas tu kita hanya tengok sekadar dia sebagai cerita. Contoh tadi cerita Nabi, cerita tentera bergajah. Kita tengok tu sekadar, oh cerita tentera bergajah ni hebat lah. Setakat macam tu je, tak kena. Silap. Sebab Allah cerita mesti ada tujuan. Dan tujuan tu kita. Sebab Quran turun kepada umat Nabi Muhammad SAW. Maksudnya kita masuk dalam tu. Sebab tu perlu tadabbur tu, maknanya kita nak tahu setiap daripada ayat Quran ni, termasuk cerita-cerita dia tu, tujuannya apa untuk kita. Jadi kat sini dia bagi tahu bahawa cerita sampai ke tahap cerita badan mereka dibolak-balikkan. Tu apa faedah dia? Tanda-tanda kekuasaan Allah. Di sini ulama sebutkan sebenarnya bila kita betul-betul niat, nekat dan bersungguh-sungguh mempertahankan akidah dan agama kita, maka Allah akan tolong dari jalan yang kita takkan sangka-sangka. Tak sangka kan tiba-tiba masuk dalam gua ditidurkan. Lepas tu tidur tu ikut logiknya mati lah. Rupanya hidup. Hidup bangun-bangun masih lagi pemuda. Dan kemudian kalau logiknya juga tidur sampai macam tu punya lama atas tanah, badan kita rosak. Tapi tak rosak. Jadi tu tujuan Allah nak cerita. Tujuannya maknanya ambil inti dekat situ adalah pertahankan agama kita walaupun susah. Dan kalau tengok kat sini, zaman kita memang susah nak jaga agama kita. Tambah kita perempuan, nak pakai tutup aurat pun kadang-kadang susah. Nak tutup aurat ni macam-macam orang kata. Yang pakai bodah orang kata ninja. Yang nak pakai elok-elok, kadang misal kata swimming pool lah, setengah swimming pool tak bagi kalau pakai full elok. Kadang pakai juga baju renang dia, kan? Maknanya untuk jaga aurat benda tu tak mudah. Itu baru cerita aurat. Solat, kan? Dan sangat menyedihkan kalau kita ni tak ada apa-apa cabaran, tiba-tiba tinggal solat, kan? Ada banyak kan orang macam tu. Cabaran dia cuma susah nak tanggal makeup kat pejabat. Kan? Cabaran sendirilah, siapa suruh makeup tebal-tebal, kan? Akhirnya waktu solat zuhur susah nak tanggal makeup. Ataupun pergi berjalan overseas, negara bukan Islam, lepas tu susah nak berhenti solat, akhirnya kita tak solat. Tu maknanya bukan cabaran tu, kita yang cari pasal. Macam tu je. Kadang balik kampung pun dah tak solat dah, sebab susah nak berhenti. Kadang anak-anak ni time kita berhenti solat dia main. Naik kereta, kita dah jalan dah 3 km dah bergerak, tiba-tiba tanya, okey semua dah solat?
kena solat ke tadi? Dia tanya balik. Kan? Lepas tu akhirnya kita kata, dah tak solat, sudahlah. Jalan je lah. Kita dah lambat, nak berhenti mana lagi? Takkan nak tunggu dia seorang solat, dah lah dia belum balik kan? Kita berkata, tak apalah dah, tak payah solat. Akhirnya kita memudah-mudahkan. Sepatutnya memang kena juga. Dan lebih baik kalau kita denda terus. Sebab awak tadi patutnya solat tapi tak solat, kita berhenti sekarang juga kat sini juga, tepi highway ni, cari tempat yang boleh parking, solat kat tepi jalan. Hukuman lah tu. Solat tepi jalan. Siapa suruh tadi tak solat elok, dia tak nak. Dah tak kira siapa suruh tak solat elok. Lain kali jangan ulang. Lepas tu nak ambil wuduk macam mana? Air mineral kan ada? Ambil wuduk. Kita bagi tamrin sikit. Latihan. Ambil wuduk ni, Nabi sebenarnya ambil wuduk setengah botol cukup. Setengah botol mineral. Tu kena belajar lah wuduk air banyak tu. Dah tepi highway tak boleh air banyak-banyak. Kalau tak nak juga wuduk, air dah tak ada dalam kereta, semua dah minum habis, tayamum. Tapi sebenarnya tak boleh tayamum kalau dalam jarak 2 km ada air. Kena cari jugalah. Ataupun mungkin misalnya kita kata berhenti stesen minyak ke, stesen minyak kat Malaysia okey, ada surau. Stesen minyak kat negara, misalnya saya pernah berhenti kat Thailand, stesen minyak ni tak ada surau. Memang kita orang solat kat tempat parking, kat lot parking tu, tempat lot kereta masuk parking tu, kat situ solat. Kena benda tu. Kalau tidak, kita tak boleh pergi mana-mana. Tu maknanya cabaran-cabaran dalam hidup. Kalau sekadar untuk melaksanakan, misal kata hari ni kan, loan, kan? Ambil loan yang konvensional. Zaman kita ambil loan, belum ada loan Islamik. Sekarang dah ada. Nak kena tukar. Kena tukar ni ada kos. Kita tak sanggup nak keluarkan. Itu cabaran kecil je tu. Kecil je. Kalau yang tu pun kita tak sanggup. Agak-agak masa zaman Ashabul Kahfi, apa jadi kat kita? Sebab ancaman dia mati masa tu. Bukan setakat tak dapat rumah, bukan setakat kereta kena tarik dah, mati. Itu kata menjaga akidah. Tapi nak cerita dalam ni, kalau kamu betul jaga agama kamu, Allah akan tolong. Jangan risau. Baik, kemudian ditutup ayat tu dengan zalika min ayatillah. Itu adalah sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah. Inilah maksud dia, tujuan Allah menceritakan, kan? Itu belum tutup lagi. Tujuan Allah ceritakan ayat ini adalah untuk membuktikan kekuasaan Allah. Kemudian diikuti dengan may yahdillahu fawal muhtad. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Maksudnya Allah yang bagi petunjuk kepada pemuda tu untuk menuju jalan yang lurus, selamat daripada kaum dia. Sebab Allah lah yang memberikan petunjuk. Dan kemudian wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Siapa yang sesat, maka dia tidak akan mendapati sesiapa pun pelindung yang dapat memberikan petunjuk kepada mereka. Baik, ni package, sekali package. Package hidayah dengan sesat. Baik, kenapa orang yang nakkan hidayah kemudian Allah bagi hidayah kepada dia? Dan siapa yang sesat, maka dia tidak akan pernah mendapatkan petunjuk lagi. Penggunaan perkataan lan. Apa maksud lan? Apa beza lan, la, lam? Bahasa Arab ada beberapa makna tidak. La makna tidak kan. Lam pun tidak. Lan pun tidak. Apa beza dia? Kalau lan makna apa? Kalau la makna tidak. Tidak, biasa-biasa dia tidak. Kan? Macam katalah, kita kata la aktub, maknanya saya tidak menulis. Sekarang tak menulis, mungkin lain kali menulis. Tapi kalau kata lan, maknanya tidak sekali-kali, tak pernah dan tak akan sampai bila-bila. Never forever, abadan abada. Istilahnya sampai bila-bila pun tu. Perkataan bahasa Arab lan, bahasa Melayu tak ada perkataan khas ni. Tidak selama-lamanya lah. Sampai bila pun tidak akan. La, lam, lan. La, lam, lan. Lam alif. Lam, lam mim. Lam mim maknanya tidak juga, tapi biasanya dia jazam. Dia ada penggunaan dia lah sesuai dengan ayat. Tapi makna dia tidak juga. Yang lan yang tidak sampai bila. Ingat Abang Lan kat Malaysia banyak Abang Lan ni.
Siapa nama Abang Lan tu maknanya abang tidak selama-lamanya. Nama elok-elok kadang-kadang kan. Azlan, Mazlan, panggilan kan. Tapi tak apalah, tu Melayu kan. Ikut bahasa Melayu tak apalah, kita anggap tu nama manja lah. Tapi kalau bahasa Arab dia Lan maknanya memang tidak selama-lamanya. Jadi maknanya kalau dah sesat tu, selama-lamanya dia tak akan dapat jumpa jalan petunjuk lagi. Kalau Allah dah sesatkan. Baik. Ni yang kadang-kadang kita kata, kenapa Allah nak sesat-sesatkan pula? Kan? Kan senang Allah bagi petunjuk kat semua. Macam nak jawab tu? Apa? Rezeki. Dia cukup syarat. Dia yang nak. Dia yang nak sesat sebenarnya. Walaupun kalau ditanya, tak. Jawapannya tak. Dia sama macam kita kan. Dia ginilah, lawan kata daripada hadis Nabi SAW yang Nabi sebutkan, semua orang nak masuk syurga kecuali yang tak mau. Jadi ada ke orang tak mau masuk syurga? Ada lah. Sebab Nabi kata orang tu tak mau, baru dia tak masuk syurga. Sahabat pun tanya, pelik dengan ayat tu kan. Yang tak mau, semua orang masuk syurga kecuali yang tak mau. Sahabat tanya, ada ke yang semua orang tak mau masuk syurga? Sebab hari ni pergi tanya dengan siapa pun, semua nak masuk syurga. Tanyalah dengan penyangak, perompak kan, pembunuh ke apa pun, sejahat mana pun dia, memang nak masuk syurga. Kita ni buatlah maksiat setara mana pun nak masuk syurga juga. Tu orang yang bercintun-cintun sampai sedahsyat-dahsyat tu, nyanyi lagu apa? Kita bertemu di pintu syurga. Maksudnya nak syurga juga gitu. Jadi memang semua orang nak masuk syurga kalau ditanya. Tapi apa maksud Nabi siapa yang tak mau tu? Sahabat tanya, ya Rasulullah, ada ke orang tak mau masuk syurga? Nabi kata ada. Siapa dia? Orang yang tak mau masuk syurga ialah orang yang tidak mengikuti perintah Allah dan ajaran Nabi SAW. Jadi sebenarnya tak mau tu dengan makna kata perbuatan. Sama dengan sesat. Jadi orang yang sesat ni sebab orang tu tak mau. Orang tu tak mau hidayah. Dia memang nak sesat. Kalau tanya memang dia tak mau. Tapi perbuatan dia menunjukkan dia memang nak sesat. Dengan cara apa? Dia tak mau ikut apa yang Allah suruh. Banyak kan orang macam tu kan? Apa yang Nabi ajar, dia petikai macam-macam. Kan? Maknanya orang tu sendiri nak sesat. Bila orang tu sendiri pilih untuk sesat, maka Allah akan sesatkan dia. Ada beza sikit. Ada orang, ya. Ada orang yang macam kan cakap tadi orang yang sesat ni sebab dia yang nak menyesatkan diri dia. Ada kemungkinan masa dia nak menyesat tu Allah tu sebenarnya dah bagi hidayah kat dia tapi dia menolak. Baik. Hidayah Allah sentiasa ada. Sentiasa Allah bagi, dan bila orang tu sesat bermakna dia menolak hidayah. Memang dia tolak. Contoh gini. Ada orang dia tak solat. Bila kita cakap dengan dia, kita kata, kita suruh dia solat, kenapa tak solat semua? Dia jawab apa? Tak sampai seru. Kan? Hidayah tak sampai. Bukan hidayah tak sampai, dia tolak kan. Tadi kan orang dah sampaikan, dah bagi tahu kat dia suruh solat. Solat yang azab dia gini. Kadang dia siap baca poster lagi azab orang yang meninggalkan solat. Tapi tak solat juga. Dia kata hidayah tak sampai. Bukan hidayah tak sampai, dia yang tolak. Dia memang tak nak. Cuma dia tak, kadang dia sendiri pun tak sedar. Macam orang dah hidang makanan depan kita, kan? Tiba-tiba kita semawa dia, silalah makan kan. Sila makan. Dia kata makanan tak sampai kat saya. Padahal makanan dah ada terhidang, dia yang tak pergi ambil. Orang dah silakan dah. Datanglah ambil, silakan. Tapi dia tak mau bangun. Duk sibuk main game macam tu kan. Sibuk tengok depan TV, dia tak mau bangun. Tiba-tiba dia kata makanan tak sampai pun. Dah kaedahnya sampai tu dah dibagi tahu oleh tuan rumah. Kaedahnya adalah jemputlah ambil. Takkan nak tunggu semua yang penuh kat atas meja tu semua main depan kita. Kan? Tak muat meja kita kan. Memang kena macam tu cara dia. Jadi dah dibagi tahu dah. Ni dia hidayah, datang ambil. Kan? Ni kaedah dia. Lepas tu kita tak ambil. Macam kelas pengajian lah. Kita iklan, ramai je orang baca kan. Yang main berapa orang? Maknanya dia bukannya bukannya kata ilmu tak pernah sampai kat dia. Dia tolak. Ilmu tu sampai. Cari itu kaedah macam tadi lah. Kata hidangan, makanan dah hidang kat tengah tu, kita bagi tahu kat tetamu-tamu kita, kalau kenduri kan, kita bagi tahu, ambil lah makanan ni. Jadi hidayah tu macam tu. Maksudnya orang tu kena pergi ambil gitu kan. Jadi hidayah tu Allah dah bagi dah. Ni hidayah dia, jalan hidayah dah ada. Kamu datanglah ambil. Carilah maknanya kat mana tempat dia. Jadi dia kena ada usaha.
Cuma tadi kita kata ada beza sikit. Orang yang kita nampak macam tak mau hidayah, bukan semua betul-betul tak mau. Sebab ada orang dia jahil. Contoh, Sayyidina Umar Al-Khattab sebelum masuk Islam, dia nak dah Islam. Tak nak kan? Dia musuh kan? Dia benci Nabi, dia nak bunuh Nabi. Tapi punca kebencian dia bukan sebab dia betul-betul tahu apa ada dalam Islam dan betul-betul tahu apa yang Nabi bawa sampai dia tak mau. Bukan tu. Punca kebencian dia ialah silap faham. Dia tak tahu sebenarnya Nabi tu bawa apa, dia tak faham sebenarnya Islam tu apa. Jadi dia jahil, dengan sebab dia jahil tu dia benci. Yang itu Allah bagi hidayah. Sebab dalam hati dia suka kepada kebenaran. Dia suka kepada kebaikan. Dia nak kebaikan. Kenapa dia nak bunuh Nabi? Sebab orang kata Nabi tu kacau bilaukan masyarakat kan, bawa benda baru. Jadi tujuan dia tu nak bawa benda baik kepada masyarakat dia. Itu yang kita kata, kalau kepada orang bukan Islam pun kita bagi tahu, asalkan dalam hati kamu ada secebis keinginan untuk kebaikan, mintalah kepada Tuhan yang benar. Tak payah sebutlah Allah ke siapa ke, tak apa, sebab dia belum yakin lagi kan. Minta je kepada Tuhan yang benar, tolong tunjukkan kebenaran kepada dia. InsyaAllah hidayah tu akan sampai. Kalau betul ikhlas. Sebab nanti akan ada cabaran. Abu Jahal kenapa tak mau Islam? Sebab itulah kalau dia ikut Islam, dia akan jadi follower, bukan leader lagi. Kan? Dia nak jadi leader. Jadi dia ada kepentingan. Dia tahu Islam tu betul, tapi dia tak nak. Sebab dia masih nak jawatan dia. Dia ada benda yang dia sayang daripada dunia ni. Sebab tu Islam mula-mula diikuti oleh orang-orang yang lemah dan miskin. Kenapa? Sebab orang lemah dan miskin ni dia tak ada cabaran dari segi nak mempertahankan kedudukan, nak harta dia. Dia tak ada benda-benda dunia yang menyekat. Itu kelebihan kalau kita tak dapat nikmat. Kalau kita kurang nikmat, kelebihannya ialah nikmat tu takkan mencabar kita. Sebab tu kalau kita nak nikmat, setiap nikmat ada cabaran. Sebab tu misal kata ibu bapa yang stres pasal anak kan, kita tanya balik, nak anak ke tidak? Kalau nak, memang dia nikmat, anak tu nikmat kan, lagi banyak nikmat. Tapi akan ada cabaran yang lebih besar. Kalau rasa tak mau dengan cabaran tu, maka maknanya tak nak anak. Cabaran lain lagi kan. Bila tak ada anak, cabaran lain lagi kan. Jadi setiap nikmat yang kita minta daripada Allah, siap sedia dengan cabaran dia. Macam harta juga kan. Tak ada harta ni tak adalah cabaran. Dan cabaran dari segi harta lah. Dekat akhirat pun memang dihisap sekejap. Orang miskin ni kejap je. Sebab dia ada duit RM5. Yang nak ditanya RM5 tu dibanding dengan orang ada duit 5 juta. Nak ditanya 5 juta dapat dari mana, guna macam mana, simpan macam mana, beli apa, bagi kat siapa, semua panjang cerita. Kalau RM5 tanya, RM5 dapat dari mana? Orang bagi. Lepas tu guna untuk apa? Beli nasi sebungkus. Habis cerita. Dah masuk syurga. Kan? Tak ada benda-benda haram. Jadi makin besar nikmat akan makin besar cabaran. Anak kita tu makin hebat dia, makin susah hidup kita. Kita akan dapat nikmat dari satu sudut. Anak kita hebat, doktor, engineer, arkitek, kita kenal kan, kita seronok kan. Tapi satu sudut, biasanya anak yang akan menjaga mak bapak ni anak yang tak berjaya, yang gagal. Jadi kita kekurangan nikmat dari satu sudut, anak kita tak berjaya macam anak orang lain. Tapi ada nikmat lain yang kita dapat. Kan, dia akan jaga kita bila hari tua. Kan? Tapi anak yang berjaya ni busy. Kan? Bila kita nak demand dia untuk jaga kita, itulah nikmat yang kita terlepas. Kita dah dapat satu nikmat. Sebab tu dalam bab nikmat jangan tamak. Jangan tamak. Kita kena ingat setiap nikmat ada cabaran. Dan bila dah dapat satu nikmat, cukup. Terima dengan nikmat yang ada tu. Jangan demand semua nikmat kita nak dapat. Itu konsep dia tentang hidayah. Jadi Allah kata kalau dah kamu nak sesat, okey aku bagi. Dan pemuda ni tadi nak hidayah, maka Allah bagi kepada mereka hidayah yang bertambah-tambah. Baik. Wa tahsabuhum ayqadha, dan kamu mengira mereka itu bangun. Wa hum ruqud, padahal mereka tidur. Wa nuqallibuhum, dan kami balik-balikkan mereka zatal yamin, ke kanan, wa zatal shimal, dan ke kiri. Wa kalbuhum, sedangkan anjing mereka basitun, mengunjurkan, dira'aihi, kedua lengannya, bil wasid, di muka pintu gua. Lawit tala'ta, dan jika kamu menyaksikan, alaihim, atas mereka, lawalaita, tentulah kamu akan berpaling, minhum, daripada mereka, firaran,
dan dengan melarikan diri, wala mulita minhum, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ru'ba, ketakutan terhadap mereka. Baik, mana penuh dia, dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur, dan kami balik-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedangkan anjing mereka mengunjurkan kedua lengannya di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka. Ini cerita dia, keadaan dia. Jadi keadaan dia aiqadha ni maknanya hidup, sedar, kan? Kalau ikut perkataan dia, sedar lah. Aiqadha, sedar. Baik. Jadi maknanya keadaan dia tidur. Biasa orang tidur pejam mata, dia celek. Ashabul Kahfi ni mata dia celek. Dan kemudian dia kan ada anjing kan, anjing Ashabul Kahfi seekor tu antara haiwan syurga. Salah satu haiwan yang akan masuk syurga ialah anjing Ashabul Kahfi. Bukan semua binatang, dia bukan binatang tak masuk syurga. Binatang tak ada syurga neraka. Tapi ada beberapa binatang yang akan masuk syurga. Antaranya anjing Ashabul Kahfi. Dia sama-sama temankan Ashabul Kahfi ni daripada dia start tidur sampai bangun 300 tahun. Anjing tu tak mati. Tak mati. Tak tidur. Tak tidur juga. Sebab cerita dia tadi, anjing tu melunjurkan kaki. Kita tahu anjing kalau lunjur kaki, nak tunjuk contoh, tak erti. Anjing lunjur kaki maknanya kaki dia ke depan. Itu biasanya dia berjaga. Kalau dia tidur kan kot tepi kan, macam kucing lah, kucing. Kalau dia lunjur, dia tak tidur. Lunjur depan. Kalau dia tidur, dia akan baring kan. Jadi bila dia lunjur kaki, kemudian mata celik, orang sangkakan semuanya terjaga. Dan anjing tu jaga pintu gua. Kan? Jadi kalau orang tengok ada orang dalam tu, mata celik kan, lepas tu ada anjing pula melunjur kaki, maknanya dia sedang berjaga-jaga, orang takut. Dia cerita dalam ni maknanya orang akan lari dan berpaling sebab ingatkan dia orang tu masih hidup. Ini situasi dia. Jadi selama 300 tahun itu keadaan dia. Maknanya kalau orang lalu nampak tu orang Sarawak, orang dua tu ada orang. Dari pintu gua nampak. Sebab ada anjing. Ada anjing yang jaga. Memang nampak. Cumanya kan ayat ni kalau, maksudnya tak ada orang pergi situ. Jadi kalau ada orang nampak, kan? Maknanya keadaan diorang tu, kalau orang lalu boleh nampak. Boleh nampak. Dan kalau nampak, orang takut. Ingatkan dia orang ni hidup, berjaga kan. Jadi anjing tu, ada yang mengatakan anjing tu sebenarnya milik salah seorang daripada pemuda tu. Jadi tu sebab maknanya dalam kisah ni kalau kita kata kan anjing najis, dah anjing tu dia ada mazhab lah. Maknanya dalam bagi mereka mungkin dia pakai, masa tu tak ada mazhab lagi kan. Mazhab ni dalam Islam. Maknanya itu termasuk fiqh. Bab anjing ni dia termasuk fiqh. Jadi mungkin fiqhnya pada masa tu tak ada masalah. Jadi tu yang salah seorang pemuda tu dia ada bela anjing, dan anjing dia tu anjing tu lah yang ikut dia sampai ke dalam gua tu. Tapi kalau babi ada mazhab yang kata okey. Tak, kalau babi memang dalam Quran dah jelas kan, daging dia haram kan, kemudian dia najis. Kalau babi tak mazhab, anjing tu yang ada mazhab. Dia tak ada spesifik dalam Quran. Tak ada. Kalau babi ada jelas. Dia memang ada spesifik mention dekat kan. Sebab dalam Quran. Tafsir apa sini dia tak ingat. Baik. Tu habis sampai situ ayat 18. Maknanya macam mana kisah ni, kisah Ashabul Kahfi. Nanti sambung masih lagi dalam kisah Ashabul Kahfi ya. InsyaAllah kita sambung lain kali. Wallahu a'lam. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.